oleh kedua-dua tokoh. Tapi bagi saya pada pagi ini ingin saya mengutarakan beberapa persoalan bahawa yang pertamanya ialah bahawa kita telah melalui 60 tahun yang pertama ini, dan sekarang kita telah berada, hari ini adalah permulaan untuk 60 tahun kedua, iaitu 2071 nanti. 2071 nanti ialah bermula daripada hari ini untuk 60 tahun yang kedua. Tetapi yang penting untuk kita lihat ialah keberkesanan daripada 60 tahun yang pertama. Di penghujung 60 tahun yang pertama ini, kita telah berjaya mengasak lawan kita, UMNO dan Barisan Nasional, berada pada satu sudut yang sangat menyebabkan mereka tidak selesa. Umpama cicak yang terkepit celah pintu, ekor putih tergedik-gediknya. 60 tahun pertama kita telah mengasak. Dulu kita melihat bahawa bagaimana pemikiran khurafat politik yang ada di kalangan masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu Islam, yang sukar untuk nak menerima lain daripada UMNO untuk membawa arus perubahan dalam kehidupan masyarakat kita, dalam konteks pemerintahan dalam negara kita ini. Sebab itu dulu sukar untuk orang nak terima PAS. Di awal perjuangan kita, di awal 60 tahun pertama itu, sukar untuk nak menerima PAS. Tetapi hasil pendekatan, penerangan, penjelasan, pendidikan dan pendekatan taharup siasi yang dilakukan oleh PAS, oleh ulama-ulama PAS, oleh kepimpinan parti, oleh parti secara keseluruhannya, kita dapat melihat bagaimana keberkesanan pada akhir penghujung 60 tahun yang pertama ini. Seperti yang saya katakan tadi bahawa UMNO berada pada satu sudut yang sangat memisahkan. Mereka sekarang, karena mereka sedang mencari penawar untuk talian hayat politik, kuasa politik yang mereka miliki selama ini. Jadi sebab itu bagi saya, tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, apa yang penting untuk kita lihat ialah bagaimana 60 tahun yang pertama yang saya katakan tadi telah berjaya mengasak UMNO dan Barisan Nasional, dan kini 60 tahun yang kedua untuk 2031 bermula daripada hari ini, dan tanggungjawab kita ialah untuk melakukan satu pembaharuan yang sangat bermakna untuk masa depan Malaysia ini. Kalau Dr. Burhanuddin yang telah dianugerahkan sebagai pahlawan bangsa pada pagi ini, sebagai pahlawan bangsa, beliau telah pahlawan umat, pahlawan umat. Beliau telah membawa gagasan walaupun sebelum daripada menyertai PAS, tetapi gagasan pemikiran Allahyarham Dr. Burhanuddin itu terus dibawa digarap dalam perjuangan PAS bersama dengan Islam yang mendasari perjuangan PAS, yaitu membawa gagasan Melayu Raya. Membawa gagasan Melayu Raya, Melayu yang gagah, Melayu yang hebat. Dan saya percaya bahawa gagasan Melayu Raya itu kemudian diterap dengan Islam yang mendasari perjuangan PAS ini telah berjaya merubah apa yang saya katakan tadi, bahawa khurafat politik yang dianuti oleh masyarakat Melayu Islam satu ketika dahulu. Dan hari ini kita telah berjaya akhirnya menjadikan Melayu yang gagah, orang Islam yang gagah, hebat, untuk membawa penentangan yang cukup hebat kepada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu bagi saya bahawa untuk 60 tahun yang kedua, untuk 60 tahun yang kedua, untuk 2071 yang akan datang, 60 tahun yang kedua ini sudah tentu bermula dengan sesuatu yang lebih hebat untuk masa depan negara kita. Sebab itu saya katakan bahawa 60 tahun yang kedua harus bermula dengan Malaysia Raya, the Great Malaysia, yang mesti dibawa hasil daripada perjuangan PAS, kejayaan 60 tahun yang pertama kita mengasak UMNO dan Barisan Nasional berada pada satu sudut yang menggelisahkan. Maka sudah tentu 60 tahun yang kedua ialah untuk membawa the Great Malaysia, Malaysia Raya, Malaysia yang gagah melalui perjuangan Islam yang diperjuangkan oleh PAS ini, insyaAllah. Sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, apa yang harus dilakukan oleh kita dalam nak menerjemahkan soal Malaysia Raya yang menjadi idaman setiap daripada masyarakat yang telah mengimpikan hasil daripada pencapaian kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia, maka sudah tentulah dia perlu diisi oleh PAS yang harus bermula pada hari ini. Dan saya percaya bahawa apa yang lebih penting kepada kita ialah untuk melakukan satu proses reformasi yang menyeluruh kepada masa depan negara kita. Reformasi
institutional reform. Kita harus melakukan reformasi kepada pemikiran. Kita harus melakukan reformasi pemikiran di kalangan masyarakat kita. Kita harus melakukan reformasi kepada tindakan, dan kita telah melakukan sesuatu yang cukup bermakna. Dan ini telah pun dilakukan oleh kepimpinan parti yang ada dalam PAS sejak daripada dulu sampailah pada hari ini. Oleh sebab itu bagi saya bahawa apa yang nak dilihat ialah satu perubahan, satu perbezaan antara PAS yang mengapalagi, yang bersama-sama dengan rakan-rakan dalam perjuangan Pakatan Rakyatnya. Ini yang nak dilihat oleh masyarakat pada hari ini. Sebab itu kita harus ada satu keazaman yang besar untuk melakukan sesuatu yang menjadi idaman. Mudah melihat hari ini institusi yang terdapat dalam negara kita telah dicemari, perlembagaan dalam negara kita telah dicemari dengan lebih daripada 600 pindaan yang dilakukan, menunjukkan bagaimana hala tuju negara kita ini entah ke mana nak dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Walaupun 600 pindaan telah dibuat dalam perlembagaan kita, tetapi kenapa pindaan-pindaan itu kebanyakan dibuat untuk apa? Tujuan hanya semata-mata nak memperkukuhkan kekuatan politik UMNO dan Barisan Nasional. Oleh sebab itu bagi saya bahawa kita harus kembalikan landasan negara kita ini berada pada landasan yang betul untuk menyelamatkan generasi kita yang akan datang. Oleh sebab itu institutional reform yang harus kita lakukan seperti yang pernah diutarakan oleh pimpinan PAS dalam muktamar, melalui ucapan dasar, dalam perbahasan dalam parlimen oleh ahli-ahli parlimen, ialah berkaitan dengan persoalan-persoalan parlimen itu sendiri, institusi-institusi kehakiman, institusi peguam negara, institusi yang begitu banyak yang memerlukan kepada pembaharuan untuk memberikan satu nafas yang baru untuk memastikan bahawa rakyat dalam negara kita ini akan terus dilindungi oleh kerajaan yang beramanah dan kerajaan yang berkebajikan untuk kehidupan rakyat dan negara yang bertuah ini, insyaAllah. Ini yang harus dilakukan. Dan saya telah melihat bahawa keazaman itu telah pun ditunjukkan oleh pimpinan PAS apabila diberikan amanah untuk memimpin negeri-negeri yang telah pun kita kuasai pada hari ini. Kelantan 21 tahun, Kedah baru 3 tahun, dan Perak Saudara Nida, Datuk Seri Nida diberikan tanggungjawab untuk mengapanai kerajaan walaupun dalam tempoh 11 bulan, tetapi telah berjaya memperlihatkan sama ada dari sudut pemikiran yang telah pun direformkan, dari sudut pemikiran pemimpin-pemimpin politik untuk memperlihatkan sifat amanah jujur yang merupakan dasar green politik hijau yang dibawa, yang berdasarkan, yang berlandaskan kepada Islam yang menghijaui perjuangan PAS selama ini. Dan inilah yang perlu dilihat. Dan yang terhebatnya sudah tentu bagi saya bahawa sewaktu kita memerintah Terengganu, satu institutional reform mewujudkan Badan Ombudsman ataupun Hizbah yang telah pun diwujudkan walaupun tidak berkesempatan untuk berfungsi secara menyeluruh kerana kita ditewaskan oleh UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya tahun 2004. Tetapi yang pentingnya bagi saya, walaupun belum terdapat institusi-institusi yang direformkan, yang diwujudkan seperti mana Hizbah di negeri lain kita memerintah, tetapi kita telah berjaya untuk menampilkan institusi leadership kepimpinan yang membawa sifat amanah, jujur dan ikhlas. Sehingga hari ini tidak ada seorang pun pemimpin-pemimpin kerajaan negeri yang diperintah oleh PAS, yang diterajim oleh PAS, diseret ke mahkamah kerana amalan rasuah ataupun salah guna kuasa. Inilah bagi saya bahawa yang akan menjadi penilaian kepada masyarakat dan rakyat untuk melihat perbezaan, dan perbezaan ini telah berjaya ditampilkan oleh pimpinan PAS. Dan saya katakan bahawa bukan ini tanggungjawab pimpinan tertinggi sahaja, tetapi dia juga adalah merupakan tanggungjawab kepada pimpinan di semua peringkat untuk membawa satu perubahan yang lebih besar pada masa depan. Sebab itu bagi saya bahawa Islam, ilmu dan iman ini yang ada kepada kita inilah yang perlu diperkasakan daripada masa ke semasa untuk memastikan kejayaan kita yang berterusan ini, insyaAllah. UMNO, saya percaya bahawa akhirnya dia akan jadi barang yang musuh, barang yang tidak laku lagi. Saya percaya tuan-tuan dapat melihat walaupun Mr. Kapal tidak menerima hudud, tetapi mereka tidak menerima dalam konteks apa? Dalam konteks
perlembagaan persekutuan. Tapi pemimpin UMNO dia tolak pelaksanaan hudud kerana apa? Tak sesuai untuk dilaksanakan. Inilah dia bagi saya bahawa satu perbezaan hasil daripada pendekatan pendidikan tahaluf siasi dilakukan oleh PAS yang punya unsur pendidikan berjaya untuk memberikan kepahaman kepada masyarakat bukan Islam. Walaupun dia tak boleh terima, walaupun mereka tak boleh terima, tetapi mereka tak terima dalam konteks apa? Dalam konteks perlembagaan persekutuan, bukan dalam konteks kalau dia tidak sesuai untuk masyarakat Malaysia. Patut bagi saya bahawa pemimpin UMNO harus mempertahankan pelaksanaan jenayah jenayah syariah di Kelantan dan Terengganu untuk kepentingan umat Islam. Oleh sebab itu bagi saya bahawa tak ada apa lagi untuk menjadi pilihan kepada masyarakat dan rakyat kepada UMNO. Kalau dulu ada Melayu, kononnya bahawa untuk kepentingan Melayu, hari ini 30% Melayu pun tak ada lah. Bermakna bahawa 30% Melayu itu adalah perjuangan hanya semata-mata sebagai adu domba politik untuk nak menakutkan orang Melayu. Kononnya PAS yang bertanggungjawab untuk menghakiskan kepentingan orang Melayu. Hari ini UMNO telah memperlihatkan wajah mereka yang sebenar, bahawa mereka lah merupakan golongan yang bersifat munafik politik, hypocrite politik, sama ada dalam konteks perjuangan Islam ini maupun dalam konteks perjuangan bangsa ini, insyaAllah. Dan saya percaya akhirnya UMNO akan menjadi seperti mana talipun lama atau 9 ratib yang dah tak dipakai lagi dalam masyarakat kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Terima kasih Yang Muhammad Datuk. Saya boleh terbakar Dewan ini.